جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, jangan kita rasa jemu, jangan kita rasa bosan untuk mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana berbagai-bagai nikmat yang dianugerahkan olehnya kepada kita. Di antaranya dikekalkannya kita dalam keadaan bernyawa. Dah sampai umur kita ni dah masuk hujung tahun dah. Ya, dah nak masuk hujung tahun. Tak lama lagi kalau panjang umur, kita akan menyambut tahun baru pula, 2021. Dan diizinkan kita pula pada petang ni, pada malam ni, untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Dan diizinkan kita pula dalam keadaan ni untuk berjuang di jalan Allah. Kerana barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau mati tak sempat balik, syahid nama matinya, tahu? Nah, ini janji Nabi ni. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, tak ada tujuan lain untuk menuntut ilmu, ilmu yang memberi manfaat, maka dia sentiasa berada di jalan Allah. Maksudnya dalam perjuangan di jalan Allah hinggalah dia balik ke rumahnya. Dah balik ke rumah baru dia tak lagi dikira sebagai orang yang berjuang jalan Allah. Kalau mati tak sempat balik, syahid lah tu. Ya, syahid akhirat. Di sisi Allah dia syahid. Di dunia ni dia macam biasa. Ya, mayatnya diselenggarakan macam orang biasalah. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Tapi di sisi Allah dia syahid. Ya, syahid ni di antara orang yang dijanjikan Allah masuk syurga tanpa hisap. Kalau dia syahid, ya, masuk syurga tanpa hisap. 7 golongan masuk syurga tanpa hisap. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali Allah, yang kelima orang-orang yang mati syahid, yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu orangnya masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus dia.
Malaikat tak ada cek pun. Masuk kata malaikat ya. Ini di antaranya, iaitu orang yang berada dalam majlis ilmu. Kalau dia mati dalam majlis ilmu ni, tengah ngajar ke, tengah belajar ke, tengah baca ke, maka dikira syahid. Syahid akhirat. Syahid ada 3. Syahid ada 3. Yang pertama dipanggil syahid dunia akhirat, itu paling tinggi. Syahid dunia akhirat, iaitu dia mati dalam peperangan menegakkan agama Islam. Seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, mati menegakkan agama, mempertahankan agama. Seperti Yasir, bukan Yasir Yasir lah, anaknya Ammar, isteri Yasir Sumayyah. Itu mati mempertahankan iman. Itu yang paling tinggi lah. Yang kedua, syahid akhirat. Di dunia ni dia dikira mati macam biasa, macam orang biasa lah, tak ada apa-apa keistimewaannya. Tapi di sisi Allah dia dikira syahid dan masuk syurga nanti tanpa hisab. Yang ketiga namanya syahid dunia. Dunia aja. Yang ini dia ditempelak oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa kamu mati? Tanya Allah. Bagi orang yang mati, dia dah mati dalam peperangan menegakkan agama menegakkan Islam, tapi tujuannya tak betul. Dia berperang tu kerana nak tunjuk berani. Dia berperang tu kerana hendak harta rampasan. Dia berperang tu kerana hendak masyhur dan sebagainya. Jadi bukan kerana menegakkan agama Allah. Perjuangannya bukan nak menegakkan hukum Allah. Patutnya kita berjuang ni litakuna kalimatullahi hiyal mulia, agar kalimah Allah mulia di atas muka bumi ni. Tapi tak, dia tujuannya lain. Bila dia tanya Tuhan, kenapa kamu mati dalam perangan ni? Aku mati. Kenapa kamu mati? Kata tanya Allah. Bagaimana kamu mati? Aku mati dalam peperangan menegakkan agama kamu. Bohong, kata Allah. Tipu. Ngecek, kata orang politik. Politik tahu ngecek. Tak betul. Bukan orang rawa kalau ngecek lain. Orang ngecek kalau orang rawa tu apa? Sembang-sembang. Apa kau buat kau? Ngecek kan? Itu sembang. Kalau orang politik kata ngecek, kamu ni ngecek saja. Bohong saja. Tak tahu tanya Imam Fian di sini. Dia pun tak faham dia kalau cakap politik dia dah dalam undang sini ya. Ya. Kamu bohong kata Allah. Kamu berjuang bukan kerana aku. Kamu berjuang kerana nak keuntungan diri kamu di dunia. Supaya dikata orang kamu tu pahlawan, dikata orang kamu tu berani, dikatakan orang tu terror. Memang kamu dah dapat ganjaran kamu di dunia dulu. Bila dapat ganjaran di dunia, di akhirat tak ada apa-apa. Kamu macam orang biasa lah, dihisap, dicek dan sebagainya. Jadi kita ni mudah-mudahan betulkan niat masing-masing. Datang dari rumah semata-mata dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Walaupun kita dah tahu, ada kita dalam majlis itu dah dapat fadilat. Kita berada, kita dah tahu. Kita tok guru juga. Macam Imam dekat kita ni, dia pun tok guru. Apa yang saya ajar malam ni sudah tahu. Tapi dia masih ada juga dalam majlis ilmu ya. Jadi dia pun dapat fadilat itu juga. Dapat fadilat seolah-olah berjuang jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Alright, itu dia punya muqaddimah baru. Malam ni kita baca sambung lagi. Siapa ada kitab buka muka surat 9. Iaitu tajuknya Faslun fi fadilati talabil ilmin nafi'. Faslun, ini suatu fasal. Ini suatu perkara. Fi fadilah, pada menyatakan fadilat, pada menyatakan faedah, pada menyatakan kegunaan fadilat. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Apa faedah menuntut ilmu? An-nafi' yang memberi manfaat. Apa fadilat bagi orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat? Apa keutamaan yang dia dapat? Apa faedah yang dia dapat? Macam tuan-tuan perempuan malam ni, apa faedahnya? Menuntut ilmu yang memberi manfaat. Faedah dunia dan akhirat. Yang kita penting faedah akhirat di dunia ni ada juga faedahnya. Alright, kita baca senang. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Sebelum ini kita dah baca apa dia ilmu yang memberi manfaat tu. Tanda-tandanya apa? Ini faedahnya.
Sudah tahu tanda ilmu itu memberi manfaat, kita nak menuntut dia. Apa faedahnya? Apa gunanya? Apa untungnya? Kita menuntut ilmu tu. Di dunia apa untungnya? Di akhirat apa untungnya? Ini kita baca ya, insya-Allah. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata latad'u ajnahitaha li talibil ilmi rada'an bima yasna. Artinya bahawasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya. Kita menuntut ilmu malam ni, malaikat tu merendahkan sayap. Kalau kita tengok kat atas tu ada lah sayap tu. Ada tak? Nampak tak? Tengok kat atas. Nampak tak? Sayap malaikat tu. Siapa tak nampak kerti nak mati tu. Nampak tak? Oh, dah nampak dia. Itu piramid ni style tu ya. Yang sebenarnya itulah benda gaib yang wajib kita yakini. Kerana ini yang cakap siapa? Yang ngaburkan malaikat tu merendahkan sayapnya siapa? Nabi. Nabi itu bercakap bukan ikut otak dia, bukan ikut nafsu dia. Dia cakap ikut apa? Ikut wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bercakap bukan ikut hawa nafsunya, tapi apa yang berkatakannya adalah dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini apa betul. Jadi kata Nabi, malaikat itu merendahkan sayapnya akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, kerana sangat sukai dengan suka dia, sangat sukai dengan perbuatannya itu. Kita menuntut ilmu di seronok penuh malaikat. Selalu malaikat tu round bersiar-siar berkeliaran mencari mana ada majlis ilmu, mana ada orang yang berzikir, mana ada orang yang mengingati Allah. Selalu round je. Tengok-tengok ada majlis tengah losong, dia pun datang. Bila datang, dikembangkan sayapnya, dilindungi orang yang menuntut ilmu dia. Dilindungi orang menuntut ilmu tu. Kenapa? Kerana dia berkenan penuh, seronok penuh dengan majlis ilmu sini. Itu di antara fadilah yang pertama. Kerana sangat sukai dengan perbuatannya itu. Itu hadis pertama. Yang kedua, apa kata Nabi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'du wa qata'a wa apa tu? Qata'a. Dia kalau tak nampak kena suluh lah ya. La an yaqdu wa fata'allama babam minal ilmi khairum min an yusalliyal afwa an yusalliya alfa raka'ah. Artinya sesungguhnya bukan sepakatnya kan. Sesungguhnya dia yang tengok betul-betul. Tu dia rumi atas tu kalau payah nak balik ke rumah mati ya. Sesungguhnya bukan sepekahnya, bahawa berpagi-pagi mereka itu maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik baginya daripada bahawa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Dia belajar satu bab aja, macam kita belajar malam ni satu bab je. Apa babnya? Fadilat menuntut ilmu. Itu aja babnya. Lebih baik daripada kalau dia sembahyang di sana, tak nak belajar, dia sembahyang seorang dia jauh 1000 rakaat. Siapa boleh sembahyang 1000 rakaat angkat tangan? Yang sunat ya? Boleh angkat tangan? 1000 rakaat. Siapa ada pernah sembahyang 1000 rakaat sekaligus? Tapi kalau kumpul-kumpul kan dia lah sekaligus. Ada? Dia sembahyang 1000 rakaat sekaligus. Orang ni satu bab aja belajar. Bab fadilat menuntut ilmu. Ini lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Hendak ke tak nak? Lagi, hendak ke tak nak? Atau bila ada majlis ilmu, hadirlah dengan tuang. Hadirlah majlis ilmu dengan tuang. Fadilatnya besar benar. Walaupun tak dapat ilmu, tapi dapat pahalanya. Lebih baik daripada, nescaya lebih baik baginya daripada bahawa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Macam-macam. Mana ada orang sembahyang 1000 rakaat pun sekaligus. Kalau kumpul-kumpul kan dalam kalau umurnya 80 ada lah ya. Tapi
Sekaligus mana ada 1000 rakaat. Paling kuat satu hari berapa rakaat? Main sunat berapa rakaat? Berapa rakaat? Tak tahu. Ya, mulanya sunat apa? Sunat subuh. Lepas tu sunat isyraq baru 4 rakaat. Lepas tu sunat duha. Duha boleh kata 10 rakaat, kata 10 rakaat ya. Ada 10 rakaat. Kalau tu kaji benar tu. Padahal yang cakap ni, yang cakap ni berapa rakaat? Tunggu Qudri. Berapa rakaat yang cakap ni? Yang cakap ni. Kan tunggu Qudri lain. Yang cakap ni berapa rakaat dia berapa? Duha. 2. Kalau rajin ada 4, kalau rajin benar, tapi tak ada rajin benar pun, kebanyakannya 2 aja nah. Lepas tu sebelum zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Tadi berapa? Isyraq 2, duha 2, tadi subuh tadi 2. Isyraq 2, 4. Lagi apa? Duha 2, 6. Zuhur sebelum zuhur berapa? Qabla zuhur berapa? Yang selalu tuan-tuan buat. Selalu buat ke tak pernah buat? Berapa? 2. Sebenarnya bukan patutnya 4 tau, nanti kita akan belajar. Patutnya 4 bukan 2 tau. Tak apa, kata ambil 2. Ada berapa? Berapa? 12. Kemudian lepas zuhur, dia 2 lagi, sudah 14, baru 14. Sebelum asar 2, tak lagi berapa? 16. Sebelum maghrib 2, 18. Lepas maghrib 2, 20. Lepas sebelum isyak 2, 22. Betul? Lepas isyak 2 berapa? 24. Itu dah rajin benar tu ya. Sekarang malam kan tahajud mana ada, kadang-kadang merolok tak ada tahajud langsung ya. Ini nak 1000 rakaat ada? Ada ke? Mana cari? Tapi dia macam contoh menuntut ni satu bab aja. Lebih besar pahalanya, lebih banyak ganjarannya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ndak ke tak ndak. Hati bila dia majlis ilmu datanglah. Bukan Haji Ibrahim ngajar je. Imam Dari ngajar. Gitu datang. Siapa lagi? Tunggu ngajar sini. Siapa lagi? Ustaz Mahfuz ngajar sini. Datang. Tak kira siapa-siapa. Ustaz Zainal ngajar sini. Datang. Siapa-siapa lah ya. Jangan tuang. Bila ada majlis ilmu. Tak kira lah ilmu tu kita tahu ke tak tahu ke. Dah biasa ke tak biasa ke. Dah selalu dengar ke dah tak pernah dengar ya. Jangan pilih orang. Pilih majlis saja. Asalkan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tu biar ilmu memberi manfaat. Saya dah cover sini dah. Ilmu ada 3. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang memberi mudarat. Yang ketiga ilmu yang sia-sia. 2 ni kita tepikan. Kita hendak ilmu yang memberi manfaat ya. Ada 6 tanda ilmu yang memberi manfaat tu. Yang pertama lagi dia belajar, lagi dia takutkan Tuhan. Yang kedua lagi dia belajar, lagi dia gemar kena akhirat. Yang ketiga lagi dia belajar, lagi dia kurang gemar kepada dunia. Yang keempat lagi dia belajar, dia tahu kelemahan diri dia sendiri. Yang kelima dia belajar tu dia tahu taktik-taktik dan tipu daya syaitan. Yang keenam dia tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala ibadah dia. Itu 6. Kalau ada 6 ni, ilmu tu memberi manfaat dah. Ada ilmu memberi manfaat apa? Seperti belajar sihir. Lagi? Belajar joget. Belajar apa? Belajar karaoke. Lagi belajar apa? Belajar ilmu mencuri, belajar ilmu pukau. Itu ilmu memberi mudarat. Yang 3 ilmu sia-sia. Apa ilmu sia-sia? Belajar main dam sia-sia. Buang masa aja. Ya, lagi apa? Belajar main seremban sia-sia. Buat malu orang Melayu je main seremban. Nanti kan? Ya, main seremban tu dia nyampur hak 7 aja, lebih tak tahu. Ya, kerana gundunya ada berapa? Ada 7 aja. Itu ilmu sia-sia. Yang kita nak belajar ni ilmu yang memberi manfaat itu dia. Kemudian 1000 rakaat dan sabda Nabi lagi, hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Birizqih. Birizqih bukan birizqih. Ya. Takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Artinya orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Siapa menuntut ilmu rezeki yang dijamin oleh Tuhan, tu takut pasal rezeki lah. Ya, aku ngaji kalau apa aku nak menjaga.
Tak usah takut rezeki. Dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berada dalam majlis ilmu, Allah jamin rezeki. Rezeki kita itu tak pernah salah alamat tau. Dia mesti betul kepada kita je sampai. Kalau jadi rezeki kita tu dapat je. Ini dijamin oleh Allah Taala. Macam orang bertakwa juga. Orang bertakwa ada rezeki dijamin tak? Orang bertakwa ada rezekinya dijamin tidak? Dijamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumbernya dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Ini jangan takut hilang rezeki untuk menuntut ilmu Kemudian i'lam. Apa tu i'lam? Pemberitahuan, ketahui olehmu, i'lam annal ilma haitsuma takarrara fil kitabil azizi aw fi sunnati innamal muradu bihil ilmun nafi' alladhi tuqarinuhu alladhi tuqari'uhul khasyatu wa takshifuhul makhafah. Artinya ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebabnya itu di dalam Quran yang maha mulia atau yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya murad dengan dia itu iaitu ilmu yang memberi manfaat. Apa yang dalam Quran dan apa yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya adalah ilmu yang memberi manfaat. Kerana Quran itu datang dari Allah. Yang benar itu semua datang dari Tuhan kamu. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Cerita-cerita tentang dalam Quran semua betul. Sikit pun jangan ragu-ragukan. Jangan kita pertikaikan. Apa saja cerita dalam Quran kena yakin betul. Kerana dia dari Allah Taala. Dari itu damai Artinya dalam Quran betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu bercakap saya kata dan tadi kabar tadi dia bercakap bukan ikut hawa nafsu. Apa yang dikatakannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau dari Quran dan dari Nabi itu betul tu. Sebelum wafat Nabi pesan kepada kita, taraktu fikum amrain kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh kepada kedua perkara itu, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia dua perkara tu? Yang pertama Al-Quran, Al-Kitab, Al-Kitab, Quran tu, Kitab Allah, Kitab Allah, wa sunnati. Sunnati tu apa? Sunnah, hadis dari aku, sunnah aku. Kalau kamu pegang Al-Quran, pegang hadis, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itu pesan Nabi Jangan takut tu. Jadi tu ilmu yang berulang-ulang sebutnya di dalam Quran yang maha mulia atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya murad tu kena orang tau. Murad tu yang dikehendaki. Itu namanya murad yang dikehendaki, yang dimaksudkan. Dengan dia itu iaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Taala. Yang pertama takut dengan Allah Taala. Kalau ilmu manfaat itu dia akan takut dengan Allah Taala. Kenapa? Dia belajar tentang sifat-sifat Allah. Dia tahu Allah tu maha mendengar. Dia tahu Allah tu maha melihat. Dia tahu tu Allah maha mengetahui. Dia tahu Allah tu ada, dia tak pernah tak ada. Ini pun cukup tu. Dia faham Allah tu ada, tak pernah tak ada. Adanya Allah tu sentiasa melihat, tak pernah lepas pandang. Dan adanya Allah tu sentiasa mendengar. Dan adanya Allah tu sentiasa mengetahui apa yang kita buat. Kalau ini kita pegang betul-betul 4 sifat Allah ni, bukan 4 aja, banyak saja. Ini aja 4 kita pegang. Berani ke nak buat maksiat? Tuan-tuan, kita sedar Allah tu nampak aja. Berani ke nak ambil nombor ekor? Kita sedar Allah tu nampak aja. Berani ke nak mencuri durian? Berani ke nak mencuri kelapa sawit? Berani ke nak merompak? Berani ke nak berzina? Berani ke nak minum arak? Allah nampak aja. Kalau betul-betul dia tambah takut dengan Allah Taala, dia tahu Allah nampak je, lalu dia takut nak melakukan maksiat. Kemudian dia sedar Allah tu mendengar je. Apa dia cakap dengar, pasal Allah dengar. Berani dia nak mengumpat. Tuan-tuan. Berani dia nak mencarut. Berani dia nak berkata sesuatu yang syirik. Berani dia nak berdosa. Apa lagi? Berani dia menyalahi janji.
Berani ke nak mengkhianati janji. Kerana dia sedar Allah dengar, tak pernah tak dengar. Nanti kita belajar bab sifat itu akan datang ya. Kerana kita belajar bab sama, nanti kita akan belajar macam mana pendengarnya Allah berbanding dengan pendengaran kita. Tak berani dah. Itu bertambah takut dia akan Allah. Takut nak melakukan maksiat, takut nak mendengar sesuatu yang maksiat, takut nak berkata-kata yang maksiat, takut nak niat buat maksiat pun takut. Tak berani. Kerana apa dalam hati dia Allah tahu dah. Ya Allah sedar dah apa yang ada dalam hati kita. Sedar, tahu, jelas bagi dari Allah SWT ya. Jadi itu dah bertambah takut. Kalau lagi pandai, lagi action, lagi pandai, lagi ego, lagi alim, lagi sombong, lagi alim, lagi takabur, itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Walaupun dia belajar ilmu Al-Quran, walaupun dia belajar ilmu hadis, dia hafal ratus-ratus ribu hadis, tapi lagi dia hafal, dia mengetik-ngetikkan orang lain. Dia tak apa tahunya. Bukan ilmu yang dalam diri itu, ilmu yang memberi manfaat. Tambah yang ngajar ni. Dia cuma dia orang. Dia di mana belajarnya? Kan dia ustaz pun. Jadi orang yang itu, ilmu dia bukan ilmu yang memberi manfaat. Yang ada dalam diri dia tu. Kerana dia tak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita patutnya lagi alim, lagi takut, lagi alim, lagi gerun dengan Allah SWT. Kerana dia tahu sifat-sifat Allah tu. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui ya. Alright. Artinya takutkan Allah Ta'ala. Menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Dan meliputi akan dia hebat akan Allah Ta'ala. Dia terasa Allah maha hebat. Sebab itu Allahu Akbar. Siapa yang besar? Siapa yang hebat? Semua Allah ya. Siapa yang sentiasa mendengar? Allah. Siapa yang sentiasa melihat? Allah. Siapa yang sentiasa mengetahui? Allah. Semua Allah. Itu hebatnya Allah Ta'ala ya. Dan kata Syekh Ibn Ubbad ya, Syekh Ibn Ubbad yang mengarang kitab apa? Hikam ya. Di dalam syarahnya Hikam ya, wa'lamu annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi ma la yuhsa kasiruhu wa la yurja khusulu zalika illa liman sahhat minhu niyatu wa sihhatuha fi zalika an takuna gharadahu fihi talaba mardatillah wa istimaluhu fima yanfa'u indahu wa syaratul khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi niyatu as-sihhatu allati nahmaduhu ala aqabatiha adilan wa yujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Artinya ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Quran tersebut ya. Tinggi pangkat orang ada ilmu tu. Yarfa'illahu allazina ya'lamu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ada ayat Qurannya. Yarfa'illahu allazina minkum. Ya kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat pangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, yang beriman. Ada ayat Quran sini, ada ni katanya dulu ada kita baca ni ayat yarfa'illahu allazina. Saya bukannya hafal benda banyak apanya ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ni ayat Quran yang katakan diangkat pangkat orang-orang yang berilmu tu. Dalam dunia pun kalau nak pangkat tinggi nak berilmu ke dah. Kalau UPSR pun dapat 5E, boleh ke jadi engineer? UPSR nya dapat 5E. Bukan 5A, 5E. UPSR. PG3 tak ada, SPM tak ada. Lepas tu jadi engineer dapat? Mana dapat ya? Dalam dunia pun ada ilmu. Siapa hendakkan dunia dengan ilmu, siapa hendakkan akhirat dengan ilmu, siapa hendakkan dunia dan akhirat juga dua-duanya dengan ilmu.
Begitulah, nak ada ilmu ya. Ini pun betul juga. Ya. Bahawasanya ilmu yang maknanya cerita mana tadi? Cara hitam tadi. Apa kata cakap Melayunya? Ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Ya, sifat yang ada tu dia berilmu. Orang yang ada ilmu dia panggil apa? Ulama. Ulama tu ramai. Kalau seorang alim, al-alim. Kalau ramai ulama. Tapi orang Melayu bila sebut seorang pun kan sebutnya ulama. Itu ulama tu ni. Padahal ulama tu ramai patutnya ya. Macam arwah, banyak ke sikit? Arwah, ramai ke sikit? Arwah tu ramai. Kalau satu, roh. Kalau seorang, roh. Tapi kita kena arwah ni Haji Ibrahim tu. Macam ramai benar Haji Ibrahim ni. Padahal seorang ni, patutnya roh Haji Ibrahim. Tapi kalau tak sedap sebut roh je. Nak sebut apa? Arwah baru sedap je tak? Ini apa betul? Ulama tu ramai. Kalau seorang al-alim. Ya, kalau ramai tu anbiya, kalau seorang nabi. Kalau ramai rusul, rasulullah, rusul. Kalau seorang rasulun, itu dia. Nak faham sikit-sikit lah. Saya bukan pandai cakap Arab. Tapi acah-acah boleh lah ya. Ini ulama. Kelebihan jadi ulama. Yang tiada terhingga banyaknya. Kelebihannya tiada terhingga banyaknya. Tak boleh nak bilang. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih. Sahih apa? Diterima Allah yang sah. Semayang ada sah? Semayang ada tak batal? Ada tak semayang batal dan sah? Dalam semayang ada tak batal? Kalau gerak 3 gerak betul-betul tak benar? Batal lah. Contoh apa ni? Allahu Akbar. Sah ke batal? Ada kau orang buat apa betul? Ada tak ada jawab pun? Allahu Akbar. Sah ke batal? Batal lah kenapa? Kerana gerak 3 gerak berturut-turut. Kadang-kadang itu dah. Sami Allahu liman hamidah. Sah ke batal? Nanti bab kita adab-adab sembahyang nanti kita akan apa? Detailkan. Kalau panjang umur lah, kalau padam tak ada lah. Kalau padam jangan habis ni. Cari tok guru lain, imam dari hadanah. Suruh dia ambil alih ya. Jadi ini pun sah ni, sahih tu penting sah ya. Jadi ilmu tu biar ilmu yang sahih. Dan tiada diharapkan hasil demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripadanya. Niat tak betul. Nanti ilmu tu apa niatnya? Apa niat untuk ilmu? Untuk diamalkan. Kemudian dikembangkan. Apa tu? Diperjuangkan. Itu ilmunya nak diamalkan. Jangan nanti ilmu tu tak betul niat. Aku dia nak belajar nanti aku pandai aku nak jadi ustaz. Kemudian aku jadi ustaz 2 tahun aku nak guna perkataan yang hebat-hebat. Biar dia tengah-tengah dengar aku ngajar. Ada tak betul? Ada tu yang depan tuan-tuan apa betul dia? Ya tak? Guna perkataan yang hebat-hebat, manifestasi, magnitude. Apa? Paradigma, anjakan paradigma. Yang cakap tak tahu apa makna. Nak bagi orang apa? Nak bagi orang kagum dengar ni. Apa itu dah niat tak betul ya. Bila niat tak betul tak dapat apa-apa ya. Jadi betul niat tu. Sah niatnya. Orang yang sah niatnya daripadanya niatnya bermula sah niatnya demikian itu adalah dikehendaki dalam menuntut ilmu itu, iaitu menuntut akan yang digemari Allah Taala. Kita menuntut ilmu yang kita tuntut tu digemari oleh Allah Taala. Kita menuntut ilmu akidah, Allah gemar ke tak? Kita menuntut ilmu ibadah, Allah gemar ke tak? Kita menuntut ilmu akhlak, Allah gemar ke tak? Nak biar yang Allah gemar. Kita menuntut ilmu sihir, Allah gemar ke tak? Tidak. Kita menuntut ilmu menari, Allah gemar ke tak? Nyampak. Jadi biar ilmu tu yang Allah gemar ya. Yang digemari Allah Taala, iaitu mengerjakan taat. Tujuan kita menuntut ilmu apa? Untuk mengerjakan taat, supaya kita taat kepada Allah Taala. Mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Bila kita buat yang taat, dijauhi maksiat, itu namanya orang apa kalau tu? Orang yang bertakwa. Kita hendak mencapai tahap ketakwaan. Itu yang kita menuntut ilmu tu, supaya kita boleh amalkan yang Allah suka kita buat, yang Allah redha kita buat,
Yang Allah marah, kita tinggalkan. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itu reti takwa lah. Nah, itu tanda orang takwa tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bila kita bertakwa, baru ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan apa? Jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Allah jamin dunia dan Allah jamin akhirat. Di dunia pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat. Makam, darjat yang selamat. Kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Itu jaminan Allah. Ya, orang bertakwa pun dijamin rezekinya. Ya ke tak? Ya ke tak orang bertakwa dijamin rezekinya? Apa bedanya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan dapat jalan kelepasan dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Tak ada masalah, Allah selesaikan. Ada masalah, Allah selesaikan. Ada masalah, Allah selesaikan. Allah jadi penyelesai masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Syarat takwa. Di dunia ni. Di akhirat pun dijamin. Tadi saya dah cerita dalam akhirat tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu di akhirat nanti sentiasa berada di darjat yang selamat. Maqam yang selamat. Maqam itu darjat, kedudukannya yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Dalam syurga-syurga yang mengalir apa? Air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga, tahu? Tahu cakap putih apa air pancut? Dia minta cakap putih sekali pun tak tahu kan? Apa cakap putihnya? Fountain. Fountain. Air pancut apa? Cantik ke tak? Nak tahu cantik tak, pergi kepo tu. Depan rumah lama Menteri Besar tu ada orang buat tu, ada air pancut. Warna tu warna kuning, warna merah, punya dia cantik. Itu air pancut dunia. Di syurga tu lagi cantik. Tak boleh nak cerita. Kerana dalam syurga tu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga lagi, tak pernah dilintas dalam hati. Itu dalam syurga. Tak ke tak nak syurga ni? Lemah jawabnya. Tak ke tak nak syurga? Tak. Kalau tak, jadi orang bertakwa ya. Kalau tak takwa tak dapat, tak ada jaminan. Maka inilah iaitu niat yang sahih. Yang dipuji oleh mana yang betul ni? Memberi manfaat ni mana? Iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, dan lagi amalkannya. Ilmu itu nak diamalkan. Jangan ada ilmu tidak diamalkan. Orang yang ada ilmu tak diamal artinya apa? Seperti pokok yang tidak berbuah. Pokok banyak, buahnya tak ada. Apa guna? Apa guna pokok banyak? Saya ada pokok banyak, 1000 pokok, musangking semua. Doyan, musangking. Tapi satu pun tak buah. Apa guna? Apa gunanya? Ustaz kata apa guna? Apa guna? Buah tak nak. Tebang aja, bakar je. Masa dulu ada gunanya. Tebang, buat kayu penyala. Dari mana ada orang salah lagi? Masa mak-mak kita tu boleh buat kayu penyala. Sekarang ada orang salah lagi. Ada masalah ke? Mana ada? Itulah guna. Bakar aja. Itu ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari biha bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Jangan ada ilmu aja tapi tak amalkan. Bila orang ajak, aku tahu tu, tapi tak buat. Jangan sembahyang, aku tahu tu. Kamu tak sembahyang, aku tahu lah. Tapi dia tak nak buat. Tidak. Apa gunanya? Jadi ilmu itu nak diamalkan. Tahu satu, amalkan satu. Udah bunyi dah tu. Ini sikit lagi ya. Maka inilah iaitu niat yang sahih. Yang mana kita atas lagi tu. Menjauhkan maksiat dan lagi diamalkan ilmunya itu yang memberi manfaat padanya. Dan lagi isyarat keluar daripada kelam jahil. Jahil tu kan jahal kan? Jin halam tu jahil. Keluar daripada kelam jahil. Orang jahil tu kelam dia. Tahu kelam? Gelap. Tak tahu nak buat apa. Itu orang jahil. Kalau tak tahu baca Quran ni, tengok orang baca, orang khatam Quran, tiba-tiba dia lepas orang lain. Kenapa? Tak tahu baca. Umur dia 70 tak tahu baca Quran lagi macam. Jahil tu kelam, gelap.
Tak boleh jumpa apa-apa. Jadi orang yang tak ada ilmu tu, orang jahil tu dia kelam, dia dalam gelap kepada terang ilmu. Kalau ada ilmu, terang, nampak ada cara-cara dan sebagainya. Maka inilah iaitu niat yang sahih yang dipuji oleh Allah Taala. Tujuan untuk ilmu tu supaya kita keluar daripada kegelapan jahil kepada cahaya ilmu, ya. Itu niat yang dipuji. Yang dipuji atas kemudiannya, ya. Yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Taala. Dapat faedah dalam taat tu di dunia mendapat. Kita taat kepada Allah ada faedah dah? Ada, ya. Di dunia mendapat. Orang tak berani nak merendah-rendahkan dia kalau dia amalkan ilmu tu. Kalau dia orang buat yang baik, dia berbaik, dia amalannya baik, ya. Tak ada buat maksiat, pakaiannya elok, ikut menyerupai ulama umpamanya. Berani kau nak ngumpat-ngumpat dia? Tak ada dah. Di dunia pun dia dimuliakan oleh orang, ya. Di dunia pun dapat kemuliaan. Di dunia ni pun orang hormat dia. Di dunia ni pun orang sanjung dia. Tapi kalau dia buat maksiat, umur dah 78, pakai seluar pendek, datang ke Sungai Lesung ni, macam? Lalu kamu jadi halan pakai seluar pendek, peng, dia kata, wow, umur 78. Kata orang tak? Dia kata orang tak? Dimuliakan orang tak? Dimuliakan orang tak? Orang salam cium tangan dia, ada cium tangan tak? Pakai seluar pendek. Jadi, buat maksiat, takkan dapat dunia ni apa-apa. Tapi kalau tak buat maksiat, di dunia pun orang hormat. Di dunia ni untung, ya. Usaha apa tuan-tuan ada ilmu tu? Pandai macam doa jadilah. Pandai macam doa cukuplah. Jenuh makan pulut peri, ya ke dah? Ya ke dah? Kalau orang nak glori cari apa? Cari orang yang pandai macam doa lah. Cari mana? Tuan Guru Dere, ya? Pasal dia pandai macam doa. Tapi kalau dia pandai nyanyi je, dapat apa? Dia pandai nyanyi je. Dapat apa? Ada orang manggil dia? Manggil ada lah. Tapi kalau dia tak datang, tak diturut pun. Tapi kalau Imam Dere tak datang, macam? Turut ke rumah. Ya, pasal dia pandai macam doa. Ya. Itu guna ilmu tu. Jenuh makan pulut peri, makan nasi minyak peri. Bila orang kedua mesti nak dia. Baru pandai macam doa. Lebih lagi kalau pandai segala-galanya. Semua dia pandai. Lagi dia juga dia dimuliakan oleh manusia, ya. Dan dapat dunia. Dalam taat akan Allah Taala dalam dunia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya yang bernama Bidayatul Hidayah, itu akan datang itu baca, ya. Faedah menuntut ilmunya. Jadi untuk malam ni cukup sekarang itu kerana dah bunyi, Kalau belum bunyi boleh sambung lagi. Ini dah bunyi, dah ada orang belakang tu dah nyolak bila nak berhenti. Berhenti ni, ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tanda tempat tu. Dan kata Imam Ghazali dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah. Itu kitab karangan Imam Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Nipis je kitab tu. Cerita bab rakah, ya. So, kalau tak ada ngaji kitab tu di sini cari-cari kitab tu, ya. Dia adik kepada Hidayatul Salikin. Isi ini bukan sama je dengan Hidayatul Salikin lah. Dia bukan sama je, dia ada adab dan sebagainya. Tapi dia nipis lagi, dia punya matan banyak. Tapi isi kandungannya banyak. Macam Hidayatul Salikin juga, ya. Tapi Hidayatul Salikin lebihnya dia banyak syarahnya. Disyarahkan, ya. Dan ini betul-betul matan daripada Imam Ghazali aja. Namanya Bidayatul Hidayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cukup sekadar itu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita pada malam ini. Ya, patutnya saya hari Ahad itu ada kuliah subuh sini. Tapi nobody call, no come lah. If you call, I come lah. 29 bulan minggu kelima kan, hari Ahad. Ya ke tak? Ada tak saya janji buat minggu kelima saya datang? Tapi datang tu kena call lah baru datang. Kena jemput, no call, no come lah. Udah tu. Ya, sila. Kalau tak tahu, ngapa tak tahu? Dalam kitabnya, kita tahu, berdosa tak? Kalau tak tahu, berdosa tak? Ngapa dia tak tahu? Tak belajar. Ada tak tempat belajar bab itu? Kalau ada tempat belajar sengaja dia tak nak datang belajar, itu berdosa. Tapi kalau tak ada tempat belajar,
Dia duduk di Brazil umpamanya. Dia tak tahu. Tak ada dosa. Tapi kalau sungai-sungai ni, ada tak orang belajar? Ada tak guru mengajar? Dia tak tahu. Apa nak tanya? Kenapa kamu tak tahu? Aku tak tahu. Kenapa? Kenapa kamu tak belajar? Apa jawab? Menuntut ilmu apa hukumnya tuan-tuan? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu tu wajib bagi setiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Jadi berdosa. Kalau dia ada peluang nak ngaji tapi saja tak nak ngaji, berdosa. Pasal apa dia tak nak ngaji? Pasal apa? Kalau dia tak tahu lain cerita. Tak ada dalam kitab umpamanya. Ada kitab yang besar, dia tak kerti dia baca kitab yang besar ya. Contohnya, saya bagi satu contoh. Ini bukan semua orang tahu ilmu ni. Contohnya makmum biasa hanya sunat bergerak bangkit setelah tamat takbirah iqamah. Sudah habis tamat tu baru makmum biasa tu sunat bangkit. Jangan bangkit dulu. Ini banyak kali saya tengok apa? Tengah sebut qad qamatis solat, dia pun bangkit. Itu makruh. Ilmu itu ada hanya dalam kitab-kitab besar dia. Ada dalam kitab Sabilul Muhtadin. Dalam kitab ini tak ada. Dalam Matul Barin tak ada. Dalam Bidayah tak ada. Tapi ada kitab yang besar yang tebal-tebal ya, itu ada. Ini tak ramai orang tahu. Dia amal ke itu tak ada makruh. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Sekarang dia dah tahu belum? Jadi sekarang bangkitnya bila? Hanya setelah selesai muazzin tu iqamah. Itu sunatnya. Kecuali tok imam. Tok imam dah. Bila disebut qamatis solat, tok imam pergi depan. Tok imam yang berjadual lah. Kalau jadi tempat yang kamu lah, itu payahlah. Ni ada jadual. Lepas ni siapa? Yang tentu jadi imam. Dia ke depan dulu. Itu tak apa. Dia boleh bergerak. Dan lagi satu untuk bila tak payahlah duduk berdiri ni sebut saf tak payah ya. Saf tu tak payah. Itu kerja apa? Kerja imam. Ilmu itu ada dalam kitab besar ya. Jadi sekarang ni dah tahu. Tak payah datang saf kata nanti kan. Tak ada ya. Kadang sebut betul-betul saf, benda saf. Tak payah sebut saf ya. Itu kerja imam. Bukan kerja takbilah. Imam tu pergi ke depan, orang dah orang dah bangun semua, imam toleh ke belakang, pusing ke belakang. Kemudian dia pun sebut istau lis solati rahimakumullah. Kalau tak tahu panjang-panjang benda pendek istau katanya. Istau. Bukan ista. Ista nama saya Ibrahim Ista. Istau artinya samakan oleh kamu saf. Samakan saf tu ya. Ada nama istau. Kalau di Mekah itu bunyi istau ya. Itu ilmu itu bukan ada dalam sebarangan kitab ya. Kitab yang besar-besar, yang detail-detail tu ada ya. Yang itu tak apa. Tapi sekarang dah tahu belum? Dah tahu. Jangan bangkit lagi. Sudah habis iqamah baru mula bangkit ya. Baru betulkan saf. Itu kerja tu imam tu. Dia punya ke belakang. Tu imam jangan terus takbir dulu tau. Toleh belakang dulu, betulkan saf dulu. Kalau dulu sebelum PKP ni rapat-rapat. Sekarang ni tak ada rapat dah. Tapi sekurang-kurangnya lurus. Lepas tu dia baru dah betul saf depan je lah. Belakang mana buatnya kalau jemaat mana nak tengok sampai belakang. Depan aja, nombor 1 tu ya. Lepas tu baru dia takbir. Okey, lagi? Habis. 2 kali. Habis. 3 kali. Habis. 4 kali. Habis. 5 kali. 5 kali dah habis tu ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Action benar Ustaz ya. Macam buatnya. Sekurang-kurangnya ada action. Ustaz mana yang ajar malam? Ustaz action tu ya. Okey dah tu. Kalau action pun tak ada, apa yang ada? Apa tak ada? Ilmu tak ada. Penyampaian tak ada. Action pun tak ada. Apa yang ada? Jadi sekurang-kurangnya ada action, ada satu benda yang ada. Alright. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi